Siaran khas Buletin Utama bersama saya Amir Ramizi Kifli dan rakan penyampai. Saya Sarmila Selvaraju. Teruskan bersama kami. Kes kesihatan mental dalam kalangan penduduk berusia 16 tahun ke atas adalah membimbangkan apabila ia merekodkan peningkatan hampir 3 kali ganda. Statistik menunjukkan ia meningkat daripada 11% pada 1996 kepada 29% pada 2015 dan masalah kesihatan mental juga dikatakan turut melibatkan kanak-kanak berusia 5 tahun ke atas. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, 12% kanak-kanak berumur 5 hingga 15 tahun didapati mengalami masalah kesihatan mental pada 2015. Malah pandemik COVID-19 juga penyumbang kepada masalah mental lebih tinggi. Selain itu, tambah Dr. Zaliha, kadar insiden kanser di Malaysia juga menjadi antara cabaran utama kepada sektor kesihatan negara. Berdasarkan data Registri Kanser Kebangsaan yang merekodkan 115,000 kes kanser baharu yang antara 2012 hingga 2016. Ujarnya pada masa sama, beban penyakit kronik juga semakin bertambah selain peningkatan penyakit berjangkit dan kemunculan semula penyakit cegahan vaksin VPD. Pengguna lebuh raya boleh membayar tol menggunakan kad debit atau kredit di 12 lebuh raya bermula September depan. Sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka itu akan dilaksana secara berperingkat untuk memudahkan urusan pembayaran serta melancarkan perjalanan pengguna lebuh raya. Menurut Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, sistem pembayaran berkenaan tidak lagi tertakluk kepada satu atau dua e-dompet, namun ia akan menerima kad kredit dan debit. Terdahulu beliau merasmikan pembukaan fasa 2 lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang, Sukah. Pengguna boleh menikmati laluan Plaza Tol Alam Damai di Ceras secara percuma untuk 2 minggu bermula tengah malam ini. Sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka adalah peralihan ke arah pelaksanaan aliran bebas pelbagai lorong yang dijangka direalisasikan akhir tahun depan. Seorang pempengaruh media sosial antara 284 individu ditahan dalam operasi samsing jalanan pada malam Hari Raya Aidiladha di Jalan Pegawai Alor malam tadi. Pemuda berusia 23 tahun dari Kuala Lumpur itu ditahan kerana menonton perlumbaan motosikal di kawasan terbabit. Bagaimanapun, dia kemudian dibebaskan selepas diambil keterangan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Ahmad Syukri Mat Akhir berkata dalam operasi itu, semua penunggang yang ditahan diarah menolak motosikal masing-masing sejauh 3 km dari Jalan Pegawai ke Balai Polis Trafik Alor Star sehingga jam 4 pagi tadi. Daripada jumlah itu, 281 adalah lelaki, manakala 3 adalah wanita dan kesemua mereka berusia antara 15 hingga 20-an. 50 motosikal disita kerana melanggar pelbagai kesalahan dan disiasat mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. 194 saman dikeluarkan, antaranya membabitkan kesalahan tiada lesen memandu, tiada insurans, cukai jalan dan lesen tamat tempoh. Kita terus ke perkembangan ekonomi dan perniagaan. Menerusi segmen Detik Niaga bersama Raudah Muhammad Husni. Silakan Raudah. Terima kasih Amirul dan Sharmila. 22 projek program perumahan prima kini dalam proses pembinaan dengan 13 daripadanya adalah projek sakit. Ini membabitkan projek beberapa lokasi strategik yang berpotensi. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, daripada 54 projek yang telah siap dibina, 2 daripadanya telah menerima sijil perakuan siap dan pematuhan CCC. Namun masih dalam proses pemeriksaan pembaikan kecacatan sebelum unit tersebut diserahkan kepada pembeli. Sehingga kini, 54 projek prima direkodkan siap sepenuhnya, manakala 10 projek lagi masih dalam perancangan. Kerajaan juga memberi jaminan setiap projek prima yang sakit akan diselesaikan menjelang hujung tahun depan.
Kira-kira 84% rakyat Malaysia hanya membuat simpanan jangka pendek dan mengeluarkan semula simpanan tersebut menjelang hujung bulan bagi menampung perbelanjaan harian. Sementara 52% rakyat didapati sukar untuk menyimpan RM1,000 untuk kegunaan kecemasan. Pengerusi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir berkata, sejumlah 76% rakyat mempunyai belanjawan masing-masing, namun tidak semua mampu mematuhi belanjawan itu. Dapatan itu adalah hasil kaji selidik oleh Jaringan Pendidikan Kewangan yang mengendalikan kajian itu menerusi data strategi literasi kewangan kebangsaan 2019 hingga 2023. Mengulas inisiatif Belanjawanku yang dibangunkan oleh KWSP, aplikasi itu menyediakan anggaran perbelanjaan bulanan minimum untuk pelbagai jenis barangan dan perkhidmatan mengikut kadar isi rumah berbeza. Ia sekaligus membantu rakyat merancang kewangan dan perbelanjaan lebih berhemah. Bank negara akan campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung pergerakan mata wang yang dianggap berlebihan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pasaran Kewangan, Adnan Zailaini berkata, meskipun ringgit dipengaruhi perkembangan global, ia akan disokong pertumbuhan ekonomi negara yang dianjur antara 4 hingga 5% tahun ini. ARC Bank Negara ini selain daripada pembaharuan struktur dan usaha penggabungan fizikal oleh kerajaan. Pada masa hadapan, FMC berpendapat ringgit akan disokong daripada perkembangan lebih jelas mengenai kadar terminal Federal Reserve Amerika Syarikat serta langkah rangsangan daripada China yang mungkin memberikan sokongan kepada ringgit dan mata wang Asia. Unjuran terkini penganalisis dan pakar ekonomi menunjukkan pemulihan menyeluruh untuk ringgit berbanding dolar AS menjelang akhir tahun. Sekian laporan Detik Niaga. Laporan berita antarabangsa bersama Najihah Muhammad Arifin. Silakan. Terima kasih Rauda. Gunung berapi anak Krakatau di Indonesia meletus 2 kali pagi tadi. Agensi Vulkanologi PVMBG negara itu menyatakan ia menghasilkan kepulan abu setinggi 3 km ke langit. Kepulan abu tebal dan gelap kelihatan menjulang dan menuju ke arah barat daya seperti dalam rakaman CCTV dari pos pemerhati terdekat. Pihak berkuasa Indonesia memberi kenyataan kediaman terdekat terletak 16.5 km dari gunung berapi setinggi 157 meter itu. Tiada kemalangan jiwa serta pemindahan dilaporkan selepas letusan berlaku. Agensi itu memberi amaran kepada penduduk agar tidak melakukan sebarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawasan sekitar. Kerajaan Arab Saudi mengulangi amaran akan mengenakan hukuman berat kepada mana-mana individu yang mengerjakan ibadah haji tanpa permit yang sah. Jabatan Keselamatan Awam Arab Saudi berkata, jemaah haji tanpa permit bakal berdepan dengan hukuman penjara, denda dan larangan masuk ke negara berkenaan selama 10 tahun jika sabit kesalahan. Mana-mana rakyat tempatan yang ditahan membawa jemaah haji tanpa permit pula bakal berdepan hukuman penjara sehingga 6 bulan dan denda sehingga RM50,000 atau lebih RM61,000 bagi setiap kesalahan. Pesalah dalam kalangan warga asing pula akan dihantar pulang ke negara masing-masing selepas selesai menjalani hukuman dan membayar denda selain dihalang daripada memasuki Arab Saudi bagi tempoh yang ditetapkan. Arab Saudi mula mengenakan hukuman tegas bagi kesalahan operasi haji tanpa permit sejak tahun 2013. Hukuman bagi pesalah warga asing termasuklah dihantar pulang serta-merta dan disenarai hitam daripada memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Walaupun Arab Saudi membenarkan pemegang semua jenis visa menunaikan umrah sepanjang tahun, namun visa ini adalah terpakai di luar musim haji sahaja. Beberapa negara mengancam untuk menutup Twitter sekiranya laman media sosial itu tidak mematuhi arahan untuk menyekat akaun wartawan yang lantang mengkritik kerajaan. Menurut pengasas bersama Twitter yang juga bekas ketua pegawai eksekutifnya Jack Dorsey, antara negara yang mengancam untuk menutup operasi Twitter ialah India, Nigeria dan Turki.
Jelas Dorsi, rekod menunjukkan India paling banyak menggunakan Twitter sebagai saluran utama membantah tindakan kerajaan. Sementara Turki dan Nigeria pula pernah menyekat sosial Twitter pada tahap berbeza selama beberapa tahun sebelum menarik kembali larangan berkenaan. Ada kes yang terpaksa diselesaikan menerusi keputusan mahkamah di Turki. Manakala di Nigeria, kebanyakan larangan ditarik kembali setelah Presiden Muhammadu Buhari mengeluarkan arahan. Dorsi memaklumkan tindakan penutupan Twitter di ketiga-tiga negara terbabit bakal merugikan syarikat itu yang dilihat berpotensi kehilangan pasaran besar media sosial. Baik, itu sahaja paparan berita luar negara buat waktu ini. Kita ke segmen sukan bersama Nur Ain Syafiqah Putra. Terima kasih Najihah. Pemain perseorangan lelaki nombor 1 negara, Lee Zijia diingatkan perlu berwaspada dari digugurkan daripada projek Road to Gold RTG. Selepas menampilkan aksi kurang konsisten tahun ini, terbaru tersingkir seawal pusingan pertama di Kejohanan Badminton Asia BAC di Dubai Rabu lalu. Ketua Kontijen Malaysia Kesukan Olimpik Paris 2024, Datuk Hamidin Muhammad Amin, tidak menolak kemungkinan tersebut. Namun beranggapan masih terlalu awal untuk membuat keputusan selain turut positif pemain nombor 4 dunia itu akan kembali bangkit. Zijia yang menghuni ranking keempat dunia memulakan kempen musim ini dengan prestasi suram apabila tersering tersingkir awal. Namun graf prestasinya kembali menunjukkan peningkatan selepas mara ke separuh akhir seluruh England dan terbuka Switzerland. Terbaru kekalahan di pusingan pertama kejohanan BAC sekali lagi menjadi tamparan hebat kepada Zijia yang sebelum ini dipertikaikan selepas disenaraikan dalam projek RTG. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh menyifatkan Persekutuan Badminton Dunia BWF lebih arif dalam membuat keputusan untuk mengiktiraf Datuk Lee Chong Wei sebaris dengan legenda-legenda lain yang dimasukkan ke Dewan Kemasyuran Hall of Fame BWF. Beliau berkata demikian selepas mengulas kenyataan bekas jago badminton Indonesia Taufik Hidayat yang seolah-olah tidak bersetuju terhadap pengiktirafan yang diberikan kepada Datuk Lee Chong Wei. Penguasaan Datuk Chong Wei dalam arena badminton menyaksikan beliau telah meraih 47 gelaran siri Super Jelajah Dunia BWF sepanjang 19 tahun pelibatannya selain memegang gelaran nombor 1 dunia selama 349 minggu. Justru pemain kelahiran Pulau Pinang itu merupakan atlet badminton paling berjaya Malaysia serta dianggap ikon dunia ditambah 3 pingat perak sukan di Olimpik, Beijing, London dan Rio serta 3 gelaran naib juara kejohanan dunia. Seterusnya, Lindan yang berkongsi gelanggang selama 2 dekad lebih handal membolot pingat emas dan podium juara turut bersama-sama dimasukkan ke dalam Dewan Kemasyuran Hall of Fame BWF. Selepas 4 kali percubaan, skuad hoki negara akhirnya mencetak kemenangan pertama pada siri jelajah persahabatan di Korea Selatan. Ia menyaksikan skuad kendalian Arul Sevaraj menang tipis 2-1 ke atas pasukan tuan rumah, sekaligus menutup kempen siri jelajah dengan rekod 1 menang, 2 seri dan 1 kalah. Berlangsung di Pusat Latihan Nasional Jincheon, Incheon, Najib Abu Hassan beraksi cemerlang apabila memecah kebuntuan gol pada minit ke-28 menerusi jaringan Padang. Namun Korea Selatan tidak mengambil masa lama untuk menyamakan kedudukan hasil gol Padang minit ke-36. Penyerang negara Syahmi Irfan Suhaimi muncul wira mengesahkan kemenangan menerusi satu lagi gol Padang pada minit ke-45 sehingga whistle penamat. Kejayaan ini sekaligus menoktahkan kemenangan pertama Malaysia dalam kempen siri jelajah persahabatan selepas 2 seri dan 1 kekalahan dalam 3 aksi sebelum ini. Berita sukan hoki itu tadi mengakhiri paparan sukan malam ini. Kembali bersama Amirul dan Sarmila untuk paparan berita seterusnya. Terima kasih Syafiqah. Kanak-kanak berusia 12 tahun sudah mampu menguruskan ternakan sehingga 230 ekor kambing dan lembu. Si pengembala muda Muizzidin Saiful Nizam sudah menunjukkan minat turun ke ladang ternakan sejak berusia 9 tahun. Jikalau anak seusianya bermain gadget, waktu lapang Muizzidin pula dihabiskan di ladang ternakan. Selain ibu bapanya turut menggalakkannya menceburi dalam bidang ternakan. Meskipun badannya kecil, kudratnya menundukkan haiwan ternakan cukup dikagumi. Mana tidaknya kemahirannya itu turut membawa rakan lain yang rata-rata terdiri golongan asnaf.
untuk turut serta mengikuti jejak langkah pengembala muda ini. Sekian paparan malam ini. Sesi penyampaian hadiah untuk 10 pembaca terbaik bagi hashtag Baca Berita Challenge TV3 yang berlangsung siang tadi menutup tirai buletin utama malam ini. Selain menerima wang tunai RM300 setiap seorang, kesemua mereka juga diberikan peluang membaca berita secara profesional di Sri Pentas. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.